Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Saya Sharifah Fatin Huwaida binti Wan Salehuddin, pemegang nombor kad metrik D201910888136 dari kursus ISMP Ekonomi Rumah Tangga semester 5. Pada hari ini, saya akan membentangkan berkenaan dengan projek yang telah saya hasilkan, iaitu pembinaan model vertigasi reka bentuk pertanian. Dalam bidang pertanian, terdapat banyak perubahan yang telah dilakukan, antaranya adalah dari segi teknologi. Perubahan teknologi yang dimaksudkan tersebut adalah pihak pertanian telah memperkenalkan kaedah sistem vertigasi di Malaysia, di mana golongan petani seluruh negara mencuba untuk menggunakan sistem vertigasi ini dalam penanaman yang mereka hasilkan. Perlu kita ketahui lebih lanjut, sistem vertigasi adalah sebenarnya berasal daripada percantuman dua perkataan bahasa Inggeris, iaitu irrigation dan fertilization, yang bermaksud proses pembajaan dan pengairan dijalankan secara serentak. Seterusnya, kita beralih kepada penilaian masalah dalam sistem vertigasi yang dijalankan di Malaysia. Dalam topik ini, saya telah memilih untuk melakukan kajian kes berkenaan dengan sistem vertigasi. Menurut Ahmad Nazrul Abdul Wahid 2018, dalam penyelidikan yang dilakukan oleh beliau, iaitu berkenaan dengan sistem vertigasi adalah kekurangan tanah pertanian serta peningkatan harga baja di pasaran telah menjadi masalah utama dalam sistem pertanian di Malaysia. Kebanyakan tanah di Malaysia telah digunakan untuk tujuan pembangunan, manakala peningkatan harga baja adalah kesan daripada kenaikan harga minyak dunia. Penyelidikan yang dilakukan oleh Wan Nur Sheila Izwani 2021, masalah yang dikenal pasti adalah kebanyakan golongan masyarakat di Malaysia sukar untuk melakukan sistem vertigasi adalah kerana mempunyai keluasan tanah yang terhad untuk bercucuk tanam di kediaman mereka. Masalah lain adalah kesukaran pengguna untuk meneruskan hobi jika melibatkan kerja yang memerlukan mereka berada di luar kawasan. Hal ini demikian kerana kebimbangan untuk meninggalkan tanaman kesayangan adalah sangat tinggi kerana dikuatiri tanaman akan mati atau layu jika tidak disiram dalam satu jangka masa yang lama. Melalui kajian yang dilakukan oleh Tengku Farah pula pada tahun 2019, masalah sistem vertigasi di Malaysia adalah tumbuhan perlu disiram dengan selang masa yang betul untuk mengelakkan tumbuhan daripada nutrien yang tidak mencukupi atau berlebihan. Hal ini demikian kerana sistem vertigasi di Malaysia tidak membolehkan tumbuhan menerima baja dan air sekaligus kerana baja tidak bercampur dengan air masuk ke dalam satu tangki dan sistem tersebut tidak dapat menyalurkan ke dalam sistem pengairan dengan cepat. Setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Oleh yang demikian, saya menemui cadangan penyelesaian melalui reka bentuk inovasi vertigasi. Melalui masalah yang pertama, cadangan penyelesaian adalah sistem penanaman melalui teknik vertigasi adalah satu kaedah alternatif bagi menyelesaikan masalah kekurangan tanah pertanian serta peningkatan harga baja. Kaedah yang bijak serta berinovasi ini boleh membantu mengatasi kekurangan tanah pertanian di samping boleh mengoptimumkan penggunaan baja dan air dalam sistem penanaman. Sistem vertigasi yang boleh dilakukan adalah membangunkan satu sistem vertigasi di rumah kaca. Tujuan sistem ini dibangunkan kerana untuk menjalankan kajian keberkesanan baja terhadap pelbagai jenis tanaman di samping untuk memindahkan pengetahuan dan pengalaman menggunakan sistem ini kepada masyarakat atau komuniti. Yang kedua, cadangan penyelesaian yang seterusnya adalah penciptaan produk dan sistem telah dibangunkan dengan menggunakan penderia kelembapan, penderia isi padu dan juga aplikasi Blink. Kawalan sistem ini adalah secara automatik di mana jika penderia mengesan kekeringan tanah, tumbuhan akan disiram mengikut kadar keperluan air. Jika keadaan terlalu panas, pengguna boleh menyiram secara kerap kali dengan menekan butang yang disediakan pada aplikasi Blink.
cadangan untuk penyelesaian masalah yang terakhir pula adalah mencipta Smart Fertigation System. Ia dicipta untuk mengawal kekerapan larutan fertigasi yang disalurkan ke tanaman. Injap tangki fertigasi akan dibuka dan larutan akan keluar apabila tanah kering. Pengesan takat air pula digunakan untuk mengesan kuantiti larutan di dalam tangki fertigasi. Apabila tangki kehabisan larutan, inap pada tangki air, baja A dan baja B akan dibuka dan mengisi tangki A. Sistem ini adalah sepenuhnya automatik. Dengan itu, para petani tidak perlu menghabiskan masa yang banyak untuk memeriksa kondisi tanaman. Dalam pada itu, setiap komponen yang digunakan dalam sistem fertigasi ini mempunyai fungsinya yang tersendiri supaya boleh membantu melancarkan proses fertigasi tersebut. Antara fungsi-fungsi setiap komponen tersebut adalah seperti berikut. Pam air ini berfungsi untuk mengepam larutan baja dan air dari tangki nutrien ke sistem pengairan mengikut jumlah dan waktu yang tepat. Pam air ini akan diletakkan di dalam tangki yang disambungkan bersama paip PVC. Komponen ini juga akan bertindak apabila alat pengatur massa memberikan signal dengan mengepam larutan nutrien dan akan dibawa masuk ke dalam sistem pengairan. Pam air ini juga akan berhenti mengepam apabila masa yang telah ditetapkan tamat. Pemilihan jenis pam bergantung pada keluasan tapak, tekanan yang diperlukan dan bilangan tanaman. Tangki nutrien berfungsi untuk menakung larutan baja. Pengaliran larutan baja ke sistem pengairan dilakukan dengan bantuan pam air atau secara tarikan graviti. Kadar nisbah baja dan air akan ditentukan berdasarkan jenis tanaman yang bakal dihasilkan. Seperti yang diketahui, tangki atau bekas larutan baja bersaiz kecil manakala tangki nutrien pula adalah bersaiz besar. Petani perlu memeriksa kuantiti larutan yang terdapat di dalam tangki tersebut supaya larutan tersebut sentiasa mencukupi pada setiap masa. Penapis ini berfungsi untuk menapis benda asing daripada masuk ke dalam sistem pengairan iaitu dipasang selepas pam air. Penapis ini perlu dibersihkan selalu supaya pengaliran larutan baja menjadi lancar. Hal ini demikian kerana benda asing yang terdapat di dalam tangki seperti batu, pasir dan daun-daun kering akan ditapis terlebih dahulu supaya ia tidak akan menyumbatkan sistem pengairan tersebut sehingga mengganggu saluran air yang hendak disalurkan ke tanaman. Alat pengatur massa yang digunakan adalah untuk mengawal bekalan elektrik ke pam air mengikut masa yang telah ditetapkan serta dirancang secara automatik. Ia berfungsi untuk memastikan penyaluran larutan baja dilakukan pada kekerapan kuantiti dan masa yang telah ditetapkan. Di dalam sistem fertigasi ini, air baja akan diberikan melalui masa yang telah ditetapkan iaitu antara 3 hingga 6 kali sehari dan semburannya pula adalah selama 5 hingga 10 minit. Akan tetapi, pengairan atau semburan tersebut akan bergantung kepada jenis tanaman, cuaca dan juga kawasan tanaman yang diusahakan.
Paip PVC berfungsi untuk menyalurkan aliran baja dari tangki ke tanaman. Paip PVC terdiri daripada dua jenis saiz iaitu bagi kegunaan paip utama dan juga paip kedua. Paip pertama akan disambungkan pada tangki nutrien, manakala paip kedua pula akan disambungkan dengan paip utama. Paip kedua berfungsi untuk menyalurkan air ke semua set penitis untuk disalurkan ke tanaman secara terus. Untuk penyambungan paip PVC, ia perlu menggunakan siku 90 dan T sama bagi penyambungan pada paip utama serta elbow, dan penyambung T digunakan untuk pada paip yang kedua. Terdapat injap yang disambungkan pada paip utama tersebut. Injap berfungsi sebagai mengawal aliran nutrien dalam penyambung paip sistem vertigasi tersebut, iaitu ianya mengawal pengeluaran air sama ada bagi mengurangkan atau mengeluarkan secara lebih. Set penitis stripper merupakan alat yang berada pada hujung tiub mikro di mana ia berfungsi untuk membolehkan aliran nutrien keluar daripada tanaman. Set penitis ini juga berperanan untuk menamatkan derasan air supaya menjadi titisan-titisan yang kecil untuk menyalurkan kepada tanaman. Tiub mikro pula merupakan paip kecil yang dipasang pada paip kedua bagi mendapatkan saluran nutrien masuk ke dalamnya. Set penitis ini akan diletakkan di tanah berdekatan dengan pangkal tanaman. Polybag merupakan bekas tanaman untuk menampung medium tanaman. Medium tanaman yang boleh digunakan adalah seperti kokopit dan sekam padi akar. Untuk saiz polybag adalah bergantung terhadap jenis tanaman yang diusahakan. 5 inci merupakan jarak antara baris yang disyorkan, manakala jarak di antara polybag adalah beranggaran 1.5 inci antara satu sama lain. Saya akan menerangkan cara penggunaan model vertigasi pertanian ini. Langkah yang pertama adalah ianya bermula dengan saluran paip air yang akan menyalurkan air bersih untuk masuk ke dalam tangki aliran nutrien. Sumber saluran paip air tersebut adalah daripada air paip atau air bawah tanah yang telah disambungkan ke paip tersebut. Setelah itu, mengikut isi padu yang telah ditetapkan, larutan stok baja akan dimasukkan ke dalam tangki tersebut. Larutan ini dicampurkan dengan air yang bersih dan dinamakan sebagai aliran nutrien setelah ianya dicampurkan. Pam air yang berada dalam tangki ini akan mengepam aliran nutrien dan dibawa ke dalam paip utama mengikut masa yang telah ditetapkan. Alat pengatur masa akan mengawal sistem pengairan ini mengikut masa yang telah ditetapkan. Alat ini juga bertindak dengan memberikan amaran kepada pam bagi mengepam air masuk ke dalam sistem pengairan. Terlebih dahulu, ia akan ditapis dengan mengeluarkan benda asing yang terdapat dalam tangki tersebut. Seterusnya, aliran nutrien akan disalurkan melalui paip utama dahulu dan akan dibawa kepada paip kedua. Manakala paip yang kedua akan menerima aliran nutrien daripada paip utama dan dialirkan secara terus. Semasa aliran tersebut dialirkan, aliran nutrien ini akan memasuki setiap tiub mikro yang telah disambungkan dengan paip kedua. Tiub mikro akan menyalurkan aliran nutrien ke dalam set penitis dan seterusnya set penitis akan menyalurkan secara terus ke dalam tanaman. Proses ini akan berulangan mengikut masa yang telah ditetapkan sehingga kesemua tanaman menerima aliran nutrien yang mencukupi.